Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, siri yang ke-56, bab yang ke-217. Bab yang ke-217, bab wujubi shaumi Ramadan wa bayani fadli siyam wa ma yata'allaqu bihi. Ini bab kewajipan berpuasa di bulan Ramadan. Huraian tentang kelebihan berpuasa dan hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Jadi alhamdulillah, puasa ini satu ibadat yang besar. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada umat ini dan umat-umat yang lain sebagaimana disebut dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Dia ringkas ya ayat dalam kitab ni sampai kepada ayat ila qauli ta'ala, sampai kepada ayat Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Ayat ini diambil daripada surah Al-Baqarah ayat 183 hingga 185. Jadi Imam Nawawi rahimahullah dia ringkaskan ayat, ambil tempat berbincang tentang kewajipan puasa. Sebab ayat tu banyak lagi hukum puasa celah-celah tu. Inilah di antara, kalau tuan-tuan nak tanda, ayat yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan cerita puasa ni secara detail. Satu muka cerita tentang puasa. Salat dah, ya ayyuhallazina amanu aqimus salah wa atuz zakah. Tapi bila mari bab puasa, dia jelas secara terperinci. Ini dia panggil keindahan puasa. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu. Tengok sampai kepada firman Allah Ta'ala. Jadi ayat tu panjanglah, faman kana minkum maridan aw ala safarin, terus sampai pada ayat yang kedua, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan yang di dalamnya itu diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk untuk semua manusia dan merupakan keterangan-keterangan dari petunjuk dan yang membezakan antara kebenaran dan kesesatan. Quran ni kerja dia nak memisahkan antara hak dengan batil. Maka sesiapa di antara kamu semua ada yang menyaksikan bulan Ramadan, yakni mana-mana orang yang sempat hidup sampai masuk Ramadan, apa jadi? Hendaklah dia berpuasa. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Mari Ramadan kena puasa. Dan siapa yang sakit atau dalam perjalanan, orang sakit, orang yang dalam musafir, maka berpuasalah menurut hitungan. Makalah faman kana minkum maridan aw salim fa'iddatum min ayyamin ukhar. Maka berpuasalah menurut hitungan yang tidak dipuasainya. Yang ini bila dia buka puasa, orang musafir. Orang sakit dia buka puasa, maka puasalah menurut bilangan hari yang dia tinggal pada hari lain. Ini ayat ini menunjukkan kepada kita, yang pertama, kutiba alaikumus siyam. Yang kedua, falyasum. Faman syahida minkum syahra falyasum. Dua ayat ini menunjukkan kepada kewajipan berpuasa. Wajib puasa, dan dia ni termasuk di dalam rukun apa? Rukun Islam yang besar. Cuma kenapa Imam Nawawi rahimahullah dia sebut puasa ni selepas dia sebut zakat?
Ni tengok. Baru ni kita bincang tentang zakat. Bab yang ke-216, babu ta'kidi wujubi zakah. Bab 217 ni bab kewajipan puasa. Ini kita kena belajar dari sudut tartibnya. Sebab apa ditartibkan sedemikian? Jawabnya kerana susunan ini mengikut hadis yang diriwayat oleh Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu fi mas'alati Jibril. Waktu Jibril datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia baca tartib macam tu. Salat, zakat, puasa. Ada setengah kita salat, puasa, zakat. Jadi kita tengok di sini dia tartib dia mengikut tartib Jibril. Cerita kepada Nabi, puasa, zakat, salat, zakat, puasa. Jadi kita tak apalah tartib tu. Cuma dari segi mantiknya begitulah keadaan. Puasa, salat, tubuh badan kita. Buat kerja harian. Zakat, harta. Puasa pula tubuh saja. Buat kerja. Tak ada baca apa. Jadi puasa Ramadan ni sudah jelas pada kita tentang hukum hakamnya. Anak rasa kita hurai panjang di dalam tazkirah khas tentang puasa. Kena tengok baliklah kepada huraian yang lepas. Kalau kita nak urai satu-satu, jalan lambat. Adapun hukum tinggal puasa. Hari ni kita tengok ada orang yang tak puasa. Ramai tak ramai? Boleh tahan jugalah. Tak puasa. Relax ya. Jadi adakah dia kafir atau tak? Di sini dibahas oleh para ulama. Ulama bahas panjang tentang hukum puasa tinggal salat. Tinggal salat, ramai yang mengatakan dia kafir. Walaupun dia tidak engkar. Tapi puasa ni, kalau dia engkar kewajipan puasa, baru kafir. Kalau tidak, dia buat dosa besar, satu kemungkaran yang besar. Allah Ta'ala perlukan puasa. Tujuan dalam ayat ini sebagaimana disebut dalam ayat, la'allakum tattaqun, supaya kamu jadi orang bertakwa. Inilah yang selalu kita sebut bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang sangat kasihan belah pada hamba dia. Bila dia nak suruh kita menjadi orang takwa, diberinya kepada kita puasa. Bila kita puasa, nak suruh jadi orang takwa, dibuka lorong luas, lebuh raya ke arah takwa. Ini dalam hadis nanti kita di An-Nabi itu, Imam Nawawi bawa hadis tentang sufidati syayatin. Syaitan-syaitan akan dibelenggu, akan diikat dalam bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahawa hadis yang ke-1220 nanti, bahawa bila Allah nak suruh jadi kita bertakwa, ditutupnya pintu kejahatan. Syaitan kena ikat, pintu neraka ditutup, pintu syurga dibuka. Jadi punca-punca nak jadi orang baik tu luas tak luas? Sangat luas. Allah sebut di sini ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang saja, bukannya lama sangat. Bila sebut faman kana minkum maridan, siapa di antara kamu orang sakit? Sakit di sini kita kena tengok berapa kategori sakit. Karena itulah dalam ayat ini Allah tak sebut faman kana minkum maradan. Dia tak kata mana-mana orang sakit, tak. Faman kana minkum marida, siapa di kalangan kamu marid, sakit. Mana sakit di sini ada 4 kategori. Yang pertama, sakit yang tak ada harapan sembuh. Orang tua sakit dia ni memang tak ada harapan lah, nak jadi muda balik tak dah. Maka kalau dia tak mampu nak puasa, apa kita buat? Tak perlu dia puasa, cukup setiap hari. Hari ni dia tak puasa, malam nanti kita ambil beras cupak, beri sedekah. Fidyah dia panggil. Tak payah tangguh. Naknya setiap hari. Jangan kata oleh kerana ayah ni memang tak larat, sebelum Ramadan lagi kita bagi dah fidyah. Tak wajib lagi. Mungkin dia mati sebelum habis Ramadan. Jadi kita tunggu dulu. Bila hari yang petang hari ni dia selesai puasa, dia tak puasa, bayar. Bayar tiap hari. Kalau tangguh pun kena bayar sebulan lah, kalau dia hidup. Itu dia panggil orang tua, orang yang tak larat puasa dah, tak ada harapan dah. Yang kedua, sakit yang memberi mudarat kalau dia puasa. Bahkan doktor kata orang ni kalau puasa mati terus, tak cukup tenaga. Apa jadi?
maka haram dia puasa. Orang ni haram dia puasa, dia kena berubat dulu. Sampai sembuh dia qada balik. Tak sembuh bayar. Yang ketiga, orang sakit tapi susah kalau dia nak puasa tapi tak memberi mudarat. Dia ni sakit, kalau puasa agak susah sikit lah, tapi taklah mudarat sampai mereka mati, sampai mereka pengsan, biasa ya. Maka orang ni al-afdal an yuftir, afdal dia buka puasa dulu sehingga dia sihat, dia ganti balik. Yang keempat, sakit yang tidak memberi kesan apa-apa. Sakit gigi, sakit tangan, sakit kaki, sakit kepala, tak memberi mudarat lah. Kalau dia puasa pun tak ada, kalau buka pun tak gitu juga, maka orang ni tak boleh buka puasa. Pasal itulah ayat sebut abdi, faman kana minkum marid, orang sakit. Dia tak kata maradan. Kalau maradan sakit, kenapa makan tu? Sakit gigi, habis boleh makan dah. Kenapa makan tu? Tak puasa. Allah, kaki saya ni sepak ni darah. Sakit tu sakit? Sakit? Tak. Marid maknanya orang sakit yang beri kesan pada puasa. Sama juga dengan musafir. Orang musafir pun kita kena tengok. Orang musafir yang tidak maksiat lah. Kalau dia ada masyakkah yang begitu berat, masyakkah musafir dia tu berat, maka dia kena buka puasa. Kalau dia musafir, masyakkahnya tak ada apa-apa macam kita hari ni lah. Masyakkah biasa, tapi susah jugalah sebab musafir, maka makruh puasa. Tapi kalau dia musafir tapi tak ada apa-apa, kita musafir dengan kereta, dengan airconnya, dengan sejuk, dengan tak ada jadi masalah apa-apa, apa nak jadi, orang ni afdal dia puasa. Al-afdal lebih afdal dia puasa. Kenapa? Kerana orang puasa ramai-ramai ni lebih senang daripada puasa seorang-seorang nanti nak qada bukan senang. Jadi kita ambil jalan yang mudah. Adapun hadis, kata Imam Nawawi, wa ammal ahadis, adapun hadis-hadis yang menyebut tentang kelebihan puasa telah disebut di dalam bab yang lepas. Dia tak nak ulang lagi lah. Kalau kita nak, kita tengok, undur balik ke belakang. Hadis yang ke 1215 dalam kitab kita ni, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla kullu amal ibni adam lah illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih was-siyamu junnatun fa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfus wala yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sha'im walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu famis sha'imi atyabu 'inda Allah min rihil misk lis-sha'imi farhatan yafrahuhuma idza aftara fariha bi bitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini panjang hadis. Dari Abu Hurairah katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman. Ini dia panggil hadis qudsi. Hadis apa ni? Hadis qudsi. Apa makna hadis qudsi? Nabi kata, Allah firman. Itu dia panggil hadis qudsi. Makna daripada Allah, lafaznya daripada Nabi. Berbeza dengan Quran. Quran kita kata qala Allah, tapi dia panggil al-muta'abbadu bitilawatihi. Orang tak ambil hadis qudsi ni, yang saya buat bacaan macam Quran boleh pahala 10 kali satu. Itu beza dia. Apa Tuhan firman dalam hadis ini, hadis qudsi? Semua amalan perbuatan anak Adam itu adalah untuknya. Membuat apa-apa untukmu, melainkan puasa, illa saum, kerana sungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku akan membalasnya, membalas baginya. Jadi Allah gambarkan kepada kita, puasa-puasa ini untuk Allah. Apa makna untuk Allah? Kerana orang tu buat, tak ada siapa tengok. Kalau kita nak makan 4 kali makan sehari pun dalam rumah kita, siapa nak tahu? Siapa nak kesan? Anak kita pun tak tahu. Dalam bilik senyap makan. Nak malam-malam masuk bilik, orang tak ada orang mari kita tengok puasa ke tak?
Keluar rumah lembek lah buat. Tak ada apa. Pasal itulah Tuhan kata, fa innahu li, orang buat puasa ini, orang yang melakukan amalan puasa ini, orang yang memang rahsia di antara dia dengan Tuhan. Dia yang tahu. Yang orang tu buat gurau, dia kata minum air di bawah apa dalam sungai tak batal puasa. Itu cerita budak-budak karut, betul tak? Yang itu termasuk dalam amanah kita dengan Allah. Allahu Akbar. Jadi sebab apa Tuhan kata lagu ni? Kerana para ulama mengatakan puasa itu mengandungi 3 jenis sabar. Tanda. Puasa bagi orang berpuasa ini ada 3 kategori sabar. Sabar yang pertama, sabar di atas ketaatan pada Allah. Sabar atau sabar kita puasa ni? Sabar ke tak? Sabar. Musim panas ke? Orang yang tak kerja, duduk dalam pejabat sejuk-sejuk boleh tahan. Orang yang duduk menyaku tu, angkat barang-barang tengah panas, Allah Ta'ala yang saja boleh tahu bagaimana seksanya dia. Tapi sabar. Satu. Yang kedua, sabar daripada maksiat. Tengok ni, dalam hadis kita ni, nanti kita baca nanti, sabar daripada menanggung maksiat. Tak cakap udur, tak sumpah orang, tak maki orang. Yang ketiga, sabar mengikut ketentuan Allah. Ada kalanya dia kena puasa musim panas, ada kalanya dia kena puasa musim sejuk. Kalau kena musim sejuk, sedaplah dia kan. Kena musim panas, berat. Ini kelebihan sabar. Kelebihan berpuasa ada 3 kelebihan. Allah kata apa? Sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku akan memberikan balasan baginya. Puasa adalah sebagai perisai. Puasa adalah sebagai perisai, pertahanan diri daripada makhluk, daripada api neraka. Perisai itu. Dari kemaksiatan serta daripada api neraka. 2 perkara. Puasa ni 2 kategori. Yang pertama, perisai daripada maksiat. Bila kita puasa, kita banyak benda tu maksiat kita tak buat. Yang kedua, perisai daripada api neraka. Maka kerana itu, apabila pada hari seorang kamu semua itu berpuasa, janganlah dia bercakap kotor dan jangan pula bertengkar. Ini dia panggil puasa, menghalang kita daripada maksiat. Bila kita puasa, mulut tu tak makan. Sebab apa tak makan? Allah suruh kita berhenti meninggalkan makanan yang halal ke haram. Halal. Jadi kalau mu hak halal mu boleh berhenti makan, tak kalah hak haram, betul-betul haram, 100% haram. Apa dia? Mengumpat orang. Mu tak boleh berhenti. Ini dia panggil satu sindiran, satu pukulan maut kepada kita, bahawa kalau kamu berpuasa tak makan benda yang halal, maka yang haramnya lebih lagi mu kena berhenti. Ini ayat ni dia kata, bila kamu puasa, fala yarfus wala yaskhab. Jangan buat lagi benda-benda yang tak baik, duk bincang hal perempuan, dan jangan duduk bertempik, melaung tak tentu pasal, bertengkar. Apabila ia dimakin hamun oleh seorang atau musuh, orang jumpa-jumpa dia langgar kita, dia kata celaka budak ni. Apa kita nak jawab? Makanlah dia berkata, inni shaim, saya puasa cik. Orang tu pun kita jawab puasa, ngiling pala dia, awak puasa, sorry ya, takkan nak balas lagi. Tapi kalau kita celek mata kat dia, dia pemahir juga tak? Demi zat jiwa Muhammad ada dalam genggamannya, bau busuk mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi. Kasturi itu setara mana sedap, hebat. Bau mulut kita tu lebih harum lagi daripada kasturi. Seorang yang berpuasa itu mempunyai 2 kegembiraan, dan ia dapat merasa kesenangannya, iaitulah apabila ia berbuka, dan bergembira apabila dia bertemu dengan Tuhannya. Ia gembira dengan adanya amalan. Nabi kata apa? Orang berpuasa ni lisaimi farhatan. Orang berpuasa 2 kesukaan ada. Mana? Suka yang pertama ketika dia berbuka puasa. Sebab apa? Ini kena ingat sebab. Kita tahu dah hadis ni tapi tak tahu sebab. Sebab yang pertama, Allah beri kepada kita nikmat kesihatan
sehingga kita mampu menyelesaikan puasa pada hari tersebut. Apa kata kalau kita tengah hari itu digoda oleh orang, ajak makan, buka puasa senyap-senyap, masuk dalam hotel, masuk dalam hotel, boleh tak boleh? Boleh. Ataupun kita sakit hari itu, maka oleh kerana kita selesai dah puasa hari ini, alhamdulillah, kita bergembira kerana dapat melaksanakan tugas kewajipan terhadap Allah. Itu satu. Yang kedua, makna yang kedua, farhah yang pertama tadi juga, iaitulah dia suka kerana Allah Ta'ala telah menghalalkan baginya boleh makan. Bila masuk waktu maghrib, Allahu Akbar, makan boleh makan tak? Boleh makan. Boleh duduk dengan isteri macam biasa. Jadi suka di situ, iaitulah suka dalam dunia ni ketika buka puasa. Dua kategori. Yang pertama, nikmat Allah Ta'ala bagi kita dapat berpuasa. Yang kedua, kita boleh makan. Dua suka. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan dia suka ketika jumpa dengan Tuhan, pahalanya berganda-ganda yang teramat banyak. Kita dah belajarkan tadi dalam hadis tadi, Allah kata puasa ini aku nak balas. Fa innahu li wa ana azibi, aku akan balas, mu jangan bimbang, tunggu je lah. Hadis yang pertama ini muttafaqun alaih, wa hadza lafzu riwayatil Bukhari, wa fi riwayatin lahu yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli as-siyamu li wa ana ajzi bih wal hasanatu bi asyri amsalha. Dan ini lafaz yang kita baca tadi, atas tadi lafaz riwayat Bukhari. Dalam riwayat Imam Bukhari yang lain disebutkan, Allah berfirman dalam hadis kudusi juga, orang yang berpuasa yatruku ta'amahu, meninggalkan makan dia, tak makan, wa syarabahu, meninggalkan minuman, dan syahwatnya, tak duduk dengan isteri kerana taat pada perintahku, maka puasa adalah untukku dan aku akan membalaskan baginya, sedang sesuatu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali ganda. Setiap kebaikan yang kita buat, minima dia akan ganda 10 kali, dan dia akan bertambah kepada 700 kali, seperti wa fi riwayatin li muslimin kullu amal ibni adam yudha'af al hasanatu bi asyri amsalha, al hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dha'fin terjemah dah. Qala Allah Ta'ala illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih yada'u syahwatahu wa ta'amu min ajli lis-sahimi farhatan farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih wa la khalufu fihi atyabu 'inda Allah min rihil miski. Jadi ini riwayat Imam Muslim, disebutkan setiap amal perbuatan anak Adam yang berupa kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya dengan 10 kali ganda, sehingga 700 kali. Tengok, 700 kali. Kecuali puasa. Puasa tak ada 700 kali. Lebih daripada itu. Tuhan kata aku nak beri, ikut aku nak. Dia panggil dalam istilah orang moden hari ni, dia panggil bajet tanpa limit. Buat je. Berapa? Ikut claim. Gitu ibaratnya. Jadi Tuhan kata puasa tak ada berapa kali. 10 ke berapa dah, aku nak beri anugerah kepadamu, ikut. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita dengar awal kelebihan puasa ni, kita akan terasa nak kepada Ramadan. Tak? Melainkan puasa, kerana sungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku akan membalaskannya tanpa had. Orang yang berpuasa itu meninggalkan syahwatnya, juga makanannya, semata-mata kerana ketaatannya kepada perintahku. Seorang yang berpuasa itu mempunyai 2 kegembiraan, sekali kegembiraan di waktu berbuka, dan sekali lagi kegembiraan di waktu menemui Tuhannya. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi. Hadis ni lebih kurang sama je. Hadis yang seterusnya 1216, wa anhu, yakni daripada Abu Hurairah lagi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah ya abdallah hadza khair faman kana min ahli salah du'iya min babis salah wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan wa man kana min ahli sadaqah
du'iya min babis sadaqah, faqala Abu Bakrin radhiyallahu anhu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ma ala man du'iya min tilkal abwab min darurah, fahal yud'a ahadun min tilkal abwab kulliha? Qala na'am wa arju an takuna minhum, muttafaqun alaih. Jadi kata Nabi lagi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menafkahkan sepasang binatang, zaujaini, sepasang, yakni 2 ekor kuda, lembu ataupun unta, 2 ekor, di dalam kepentingannya fi sabilillah. Jadi kita derma ni untuk fi sabilillah. Dulu orang pakai kuda, sekarang ni orang pakai kereta, pakai jet, pakai apa-apa yang sepatut dengan dia lah. Naknya sedekah di dalam kepentingan fi sabilillah. Macam-macam hari ni kita tanya fatwa, macam-macam ahli fatwa bagi tak sedekah-sedekah ni. Maka ia akan dipanggil dari semua pintu syurga dengan ucapannya, wahai Abdullah, wahai hamba Allah. Dia panggil, wahai hamba Allah, mari sini, dia kata. Inilah yang lebih baik. Maka jikalau seorang itu dari golongan ahli salah, akan dipanggil dari pintu salat. Orang yang salat, mari ikut ni. Dan siapa termasuk dalam ahli jihad, akan dipanggil dari pintu jihad. Siapa yang termasuk dalam ahli yang berpuasa, akan dipanggil dari pintu puasa. Ia akan dipanggil dari pintu Ar-Rayyan, artinya puasa atau kenyang minuman. Siapa yang termasuk dalam ahli sedekah, akan dipanggil dari pintu sedekah. Bila dengar lagu ni, Nabi pun tanya, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Tidak ada kerugian sama sekali bagi orang yang telah dipanggil dari pintu-pintu itu. Mana semua pintu ni tak rugi. Tetapi apakah ada seorang yang dipanggil dari semua pintu? Jadi syurga ada berapa pintu tadi kita kata? Syurga ni diceritakan dalam riwayat mengatakan ada 8 pintu. Tulis itu. Syurga ada berapa pintu? 8 pintu. Sebagaimana dalam hadis yang sahih menyebut 8 pintu. Neraka ada 7 pintu. Neraka ada 7, syurga ada 8. Jadi Abu Bakar kata apa? Ada ke tidak orang dipanggil semua sekali? Abu Bakar, mari ikut ni. 8 panggil belakang. Nabi SAW menjawab, ya, ada. Dan saya mengharapkan agar Tuan Abu Bakar termasuk di kalangan golongan orang yang dipanggil dari segala pintu tadi. Hadis ini muttafaqun alaih. Jadi tuan-tuan, tengoklah Abu Bakar cerita dia pelik kan? Pelik tak pelik? Macam-macam dia ni. Kalau tanya waktu Nabi kita sebut orang ni, dia tanya. Dia buat belakang benda tu. Sedekah ada, jihad ada, apa benda ada. Jadi kalau kita nak suruh banyak masuk pintu, biar ada belakang. Sedekah ada, solat ada, puasa ada, apa lagi dia panggil? Sedekah. Jadi beberapa kategori yang disebut tadi, buat belakang, insya-Allah kita dapat. 8 pintu panggil belakang kita. Jadi lepas tu nak masuk yang mana? Masuklah mana-mana pun syurga belakang. Lepas tu dia kira lah darjat dia tu kan. Naam. Hadis yang seterusnya 1217, wa an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-Rayyan, yadkhulu minhu as-sa'imuna yawm al-qiyamah, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, yuqal aina as-sa'imun, fayaqumun, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhum ahadun, muttafaqun alaih. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dia kata apa? Nabi bersabda, sesungguhnya dalam syurga itu ada sebuah pintu yang disebut dengan nama Babur Rayyan, pintu Ar-Rayyan. Dari pintu ini masuklah semua orang yang berpuasa pada hari kiamat. Orang puasa masuk. Tidak ada seorang yang lain dari orang yang berpuasa itu dapat masuki dari pintu itu. Malaikat duk panggil, aina as-saimun, di manakah orang berpuasa, mari sini. Mereka itu lalu berdiri. Tidak ada seorang pun dapat masuk dari pintu Ar-Rayyan tadi selain orang-orang yang berpuasa saja boleh masuk. Setelah mereka masuk seluruhnya,
lalu pintu itu pun ditutup, jadi tidak seorang pun lagi dapat memasukinya. Bila tutup, stop, tak ada orang boleh masuk lagi dah. Hadis yang berikutnya, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allahu bi dzalikal yawmi wajhahu 'anil nar 70 kharifa. Allahu akbar. Tuan-tuan tengok ni kelebihan-kelebihan yang begitu besar Allah Ta'ala nak beri kepada kita. Besar tak besar? Muttafaqun alaih. Tiada seorang hamba pun yang berpuasa sehari dengan niat fi sabilillah. Kita puasa hari ni puasa kerana Allah, bukan puasa kerana doktor. Hari ni ramai tak ramai orang puasa kerana doktor? Ramai juga. Kenapa puasa? Doktor suruh puasa. Tak boleh makan. Orang yang paling warak di hospital pergi melawat tengok. Kita masuk, dia tulis berpuasa. Masuk duduk kapur ni hangit, tak ada puasa tak. Masuk hospital, puasa dia. Nah, itu dia panggil puasa apa tu? Puasa doktor. Tak jadi. Naknya ni, makanan yang tengah banyak, jamuan yang tengah hebat, kita boleh puasa. Ini orang hebat. Hebat tak hebat ni? Orang hebat duduk di mana? Duduk di berpuasa. Mana dia? Yakni semata-mata menuju kepada ketaatan kepada Allah. Apa dapat? Melainkan Allah menjauhkan wajahnya pada hari berpuasa tadi sejauh 70 tahun dari api neraka. Puasa sehari fisabilillah, ni puasa sunat ni. Ingatlah orang yang berpuasa, alhamdulillah, kita tengok masyarakat jemaah kita ni alhamdulillah suka berpuasa. Dulu ke anak dah buat dah anjuran supaya kita bagi tamar untuk buka puasa. Kita cubalah meraih pahala orang, tak rugi. Tuan-tuan ingat, kita nak puasa diri tak mampu. Habis nak macam mana? Kita cuba ambil pahala orang puasa. Mana macam mana nak curi puasa? Ni dia panggil curi puasa orang, pahala orang. Iaitulah curi halal ni. Nabi kata siapa dia beri makan kepada orang berpuasa, dia boleh pahala seperti orang tu. Dan orang tu tak kurang apa-apa. Kalau orang tu kita bagi makan, dia kurang 5%, boleh kita sah, dia tak akan puasa, dia tak akan makan hak kita dah. Dia tak kurang, kita boleh. Jadi kita cek tengok, masjid ni berapa orang puasa seminggu? 5 orang. Kita hantar makanan. Jangan bawa makanan, saya sediakan dengan tamarnya, dengan air zam-zam lagi. Walaupun RM5 sebotol pun kita sediakan. Kerana lagi tinggi, lagi mahal, lagi banyak pahala. Bagi zam-zam. Bagi. Ni makcik-makcik kita ni ramai dia puasa. Satu lagi jangan tinggal, iaitulah buah tamar mesti kena ada. Itu sunnah Nabi kita buka puasa dengan tamar. Kalau boleh air zam-zam, tak ada air zam-zam, buatlah air apa pun, air biasa pun tak apa. Tapi tamar tu nak. Baik. Orang puasa sehari fi sabilillah, Allah jauhkan mukanya 70 tahun daripada api neraka. Siapa dia berani? Nak angkat tangan nak puasa? Puasa. Hari Senin puasa, hari Khamis puasa. Yang tak ada kerja ni buat apa? Allahu Akbar, tunggu kedai kopi tu. Tunggu masjid ya. Sebelum diangkat pergi kubur ni tak? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi, muttafaqun alaih. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kerana didorong oleh keimanan dan mengharapkan keredaan Allah. Puasa ni semata-mata kerana iman dan nak pahala. Jangan mari orang dakwa hari ni nak tunjuk warak, dia kata siapa dia puasa kerana nak syurga, orang itu syirik. Jawabnya, kamu lebih pandai ke Nabi lebih pandai? Nabi kata ihtisab, mengharapkan pahala. Kenapa kita kata tak boleh pula? Mengharapkan iman, mengharapkan pahala. Apa kita dapat? Ghufira lahu ma taqaddama min zambihi, diampunkan dosa-dosanya yang lepas. Habis dosa kita dicing habis. Dosa kecil, dosa besar kena taubat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin, muttafaqun alaih.
Apabila Ramadan datang, mari je bulan puasa masuk, dibukakan baginya pintu-pintu syurga. Allahu Akbar. Syurga buka pintu. Wa ghulliqat, ditutup pintu neraka, stop sekejap. Wa suffidatis syayatin, neraka dan diikat syaitan-syaitan yang nakal-nakal telah dibelenggu. Syaitan yang nakal telah dibelenggu. Al-maradah. Jadi kalau kita tengok dalam hadis ini, dia kata apa? Apa makna buka pintu syurga? Artinya pintu kebajikan tu banyak. Orang tengoklah masjid, surau, balasah yang duduk kambing, duduk tunggu pun bulan Ramadan, hidup tak hidup, akan ada manusia yang pergi semayang kat situ. Bulan lain, kambing tunggu situ. Nak kata apa? Tak ada manusia. Manusia lebih rendah taraf daripada kambing dalam imarah masjid. Kasar sikit bunyi, tapi realiti lagu itulah. Dah. Jadi bila mari bulan Ramadan, ramai orang suka solat, suka sedekah, suka baca Quran dan lain-lain lagi. Maka ditutup pintu neraka, artinya maksiat kurang. Ada, tapi tak banyak sangat. Dan diikat belenggu syaitan, dipanggil al-maradah. Al-maradah ni syaitan-syaitan yang ganas, yang gedebel sangat. Pengganas syaitan, penggedebel syaitan ni diikat pada hari itu. Jadi syaitan hak lain-lain tak. Dia duduk tunggu, dia ada lagi. Pasal itulah kacau tu mari lagi. Jadi ada kata maradah ni syaitan yang orang panggil yang khenak-khenak tu. Ini yang saya sebut di awal tadi. Hadis ini kena kembar sekali dengan ayat la'allakum tattaqun. Allah nak suruh kita jadi orang yang bertakwa. Lagu nak jadi takwa, tengok, aku buka pintu kebajikan. Aku tutup pintu maksiat dan aku belenggu maradah syaitan-syaitan yang akan-akan itu sudah tidak ada. Jadi kalau ada juga bulan Ramadan orang nakal, orang buat maksiat, jangan pelik. Saya kata dia tu telah bertukar menjadi pengganti syaitan. Syaitan bos tidur, dia rehat dalam penjara, dia menggalang ganti tugas syaitan, dia jadi syaitan. Jadi syaitan sendiri dah. Kalau tanya mana bos, saya bosnya. Dia sendiri jadi syaitan. Wal'iyazubillah. Syaitan sungguh tak ada, dia jadi syaitan. Jadi pelik apa? Ada orang kata betul kau ustaz, syaitan kena belenggu. Saya kata sebab apa? Saya pergi masjid, selipar hilang juga tu. Kata selipar. Kalau syaitan ada, dia tak pakai selipar. Kau pakai selipar syaitan? Siapa dia kata syaitan pakai selipar? Yang hilang itu orang jadi syaitan. Bukannya syaitan. Kalau syaitan mana ada? Syaitan tak pakai selipar dia. Kau pakai selipar kau? Tak tahu, muka tak aja tengok tak? Sama-sama tak tahu, sesama masalah. Pakai selipar Jepun ada juga. Cikgu dia tengok dah kali. Baiklah, gurau lah tak? Wa anhu lagi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghabiya alaikum fa akmilu iddata sya'ban 30. Muttafaqun alaih wa hadza lafzul Bukhari. Nabi kata berpuasalah kerana melihat anak bulan. Ini menunjukkan bahawa puasa ini terikat dengan tengok anak bulan. Hari ni orang tengok tak nampak. Di tempat kita ni, negara kita ni tak nampak anak bulan, rasa lama benar dah. Tak nampak. Ada orang bergurau. Dia kata ustaz, nak nampak anak bulan lagu mana? Ibu bulan pun tak nak juga. Kalau ibu pun tak nak, anak dia kau tak nampak. Itu orang kata. Yang kita nak katanya, mungkin sebab apa tak nampak anak bulan ni, Allah nak denda kita. Nak beri mu ni banyak maksiat dalam negara kamu ni. Hapuskan maksiat, bulan pun cerah mari. Ini masalah kita. Pasal anak pengalaman kita duduk negara Arab, di tanah haram, nampak lagi anak bulan, nampak. Orang boleh tengok anak bulan. Orang badui di kampung nampak anak bulan. Allah yarham tuan guru kita, ayah dah kita ni. Waktu dia belajar di Mekah, tuan guru yang mengajar falak dianya, natuk saya, Syekh Daud rahmatullah alal jami'. Jadi waktu mereka belajar falak, dia kata macam nak tatbik, nak tengok bintang apa-apa, kita keluar pergi ke padang pasir. Sewa kereta pergi padang pasir, buka kemah, tunggu situ. Bila waktu tengah malam, boleh tengok ini bintang apa, ini bintang apa. Simple je belajar zaman dulu. Tak ada mikroskop teropong tengok, tak payah. Dengan mata biasa je tengok. Allah Ta'ala beri pada mereka. Tapi bila mari zaman pembangunan hari ni, bertukar bintang dengan tahik bintang, habis belaka. Pasal itulah kadang-kadang kaki maksiat kita bagi tarah bintang hari ni. Betul tak? Lagi kuat maksiat, ini bintang, bintang tu bintang ni. Sebenarnya bukan bintang tu, tahik bintang tu.
Sepatutnya bintang ni ulama. Sebagaimana disebut dalam asal ulama kan nujum, ulama ni seperti bintang. Dak, ulama tak dapat pingat apa-apa. Yang dapat pingatnya yang karut-karut ni. Ni bertukar orang dah. Sebab salah tengok anak bulan tak nampak. Lain cerita dah kita tu. Nabi kita nak kata, sumu li ru'yatihi, kalau kamu tengok anak bulan kena puasa. Wa aftiru li ru'yatihi, dan apabila terhalang oleh awan, tak nampak tengok, macam tempat kita ni tak nampak tengok, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban 30 hari. Tengok Sya'ban 30 hari, sebab tidak ada puasa, tidak ada bulan Hijri 31 hari, tak ada. Dia ada 29, 30. Itu kelebihan dia. Tak ada puasa lebih pada 30 hari. Ini adalah lafaz Imam Bukhari. Dan dalam riwayat Imam Muslim, fa in ghumma alaikum fasumu salasina yauman, jikalau tertutup oleh awan atas kamu, awan tebal, mendung macam tempat kita ni, maka puasalah selama 30 hari, lepas tu raya. Jangan duduk sibuk-sibuk. Itu hadis kita yang pertama, perbincangan kita dalam bab tentang kelebihan kewajipan berpuasa dan adab-adabnya. Kita tengok sikit lagi, iaitulah hadis bab yang ke-218, babul judi wa fi'lil ma'ruf wal iktsari minal khair fi syahri Ramadan wa ziyadati min zalika fil ashril awakhir minhu. Bab bersedekah, banyak kesedekah dan melakukan kebaikan serta memperbanyakkan kebaikan dalam bulan Ramadan, dan menambahkan amalan itu dari sebelumnya apabila tiba 10 hari terakhir. Jadi Ramadan ini awal kita buat, bila mari 10 akhir tambah lagi, kuat lagi dengan i'tikafnya, dengan tengok dalam hadis Nabi yang ke-1222. Wa ani ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Quran. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalati, muttafaqun alaih. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan di kalangan manusia. Sangat cepat, mari duit habis lalu. Sebab dia yakin rezeki di tangan Allah. Kita ni pasal apa? Rezeki mari tak keluar juga derma. Mula-mula aku insya-Allah kalau dapat ni derma. Sekarang ni takut tak cukup bajet. Baik, mari tak dapat. Pengalaman kita lah duduk dengan toke-toke ni. Dia mari pondok ni, ustaz tulis surat. Kata nak tulis surat apa? Saya nak minta projek dengan kerajaan. Oh, kata tak apa, pergi minta. Bila boleh, senyap-senyap dia mari kita RM1,000. 1,000. Tulis surat, terima 1,000 surat. Rupanya anda dapat kesan, yang dia bagi 1,000, dia boleh RM100,000. Projek balok kita kata, boleh RM100,000. Mari kita RM1,000, lepas tu dia ambil surat kita tu, dia kembar pula. Nak minta projek lain pula. Kononnya dia habis rumah dah ke pondok. Allah kata cerdik sungguh pokok zaman moden ni. Dia je goreng kita. Nak kata apa? Jadi Nabi kita, oleh kerana dia yakin sungguh-sungguh, dia tak kisah. Mari duit, belanja habis. Kita kalau kita ada keyakinan, kita boleh duit banyak sikit, kita derma fisabilillah, kita bagi sedekah, buat jamuan orang makan, buat ni, buat masjid, buat pondok, buat. Sebab kita yakin rezeki akan mari pula. Kita kena ingat tuan-tuan muslimin dan muslimat, rezeki ni hak Allah. Dia lalu kat tangan kita. Setengah sahabat-sahabat kita ni nak bercakap pun takut. Tak boleh cakap, takut tak dapat projek, kena tukar jauh, tak naik pangkat, macam-macam. Hak ni hak macam ni, penakut lagu ni tak naik-naik juga pangkatnya. Tapi kalau kawan kita yang berani bertegas, berani bercakap kebenaran, dapat juga. Kadang-kadang orang pun heret, kenapa awak dapat? Tak ada, itu rezeki tangan Allah. Jawab macam tu ya. Jadi Nabi kita ni sangat paling dermawan di kalangan manusia, dan lebih-lebih lagi kedermawan itu ialah dalam bulan Ramadan. Ramadan ni bagi derma banyak. Ketika kunjungan Jibril mengunjungi baginda, ketika Jibril datang, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lebih murah lagi. Sebab Jibril datang ni banyak bawa wahyu pada dia, maka Nabi kita lebih lagi
pemurahnya pada waktu itu. Pada malam bulan Ramadan lalu membacakan Al-Quran. Jibril mari. Macam mana cara? Itu kita serah kepada Allah. Maka Jibril mari ajar Nabi baca Quran. Maka nescaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dikunjungi oleh Jibril adalah lebih dermawan dalam memberikan kebaikan daripada angin yang dilepaskan tiupannya. Lebih laju daripada angin kencang. Sob, habis. Muttafaqun alaih. Wa an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa shadda al-mi'zar. Muttafaqun alaih. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah masuk 10 hari yang terakhir bulan Ramadan, maka baginda akan menghidupkan malamnya. 10 akhir hidup malam. Kalau boleh tinggal rumah, kita duduk iktikaf di masjid lebih baik. Tapi zaman hari ni zaman fitnah. Fitnah masuk dalam rumah mudah. Fitnah luar rumah lagi dahsyat. Maka tuan-tuan kena seimbang. Kalau aku pergi tidur masjid, boleh jadi bini aku, anak-anak aku duduk tengok TV pak cerah. Ataupun anak ayah pergi masjid, dia start motor pergi merempit. Maka baiklah tuan-tuan duduk di rumah, kunci pintu, baca Quran, bertahajud, ajak anak-anak semaya sekali, lebih baik daripada iktikaf di masjid. Bagi orang yang sudah tidak ada tanggungjawab, duduk di masjid lebih baik. Ini tanggungjawab. Ini setengah orang ni suka tidur di masjid, anak dia jadi mak rempit, ketua mak rempit di kampung dia. Ini bahaya. Ingat baik, ini tanggungjawab. Duduk ni iktikaf sunat, jaga anak, wajib ke sunat? Wajib. Ini kena. Jangan biar seimbang. Kita nak ibadat, tanggungjawab biar lepas. Ni tidak, duduk mana orang tengok suap bini jangok pagi, sengih duduk kedah. Kenapa jangok ni? Pak Cik Haji duduk iktikaf masjid, bini duduk ngongek kedah, duduk buang orang. Baik mu klik jaga bini pada duduk iktikaf di masjid. Ini tanggungjawab tak lepas. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra, apabila masuk 10 malam akhir, memperbanyakkan amalan ibadatnya, menghidupkan malam, tengok, wa ayqaza ahlahu, dan juga mengejutkan isteri-isterinya. Nabi kita kejut isteri, so bangun bakal tahajud lah kau. Agar memperbanyakkan amalan, serta wasyaddal mi'zar, mengaskan ikatan pinggang. Jadi ulama kata kemah tali pinggang ni maksudnya kuat ibadat ataupun tidak menyentuh lagi orang perempuan. Tak cara dah. Masing-masing buat ibadat. Lepas raya kita bincang balik. Ni sibuk lagi. 10 akhir pun sibuk hak tu juga. Awal Ramadan pun hak tu juga. Jadi bila nak ibadat? Jadi selesai masalah kita, insya-Allah. Kita akan sambung lagi perbincangan kita di dalam bab yang ke-219, babun nahyi an taqaddumi shaumi Ramadan bi shaumin. Insya-Allah perbincangannya panjang, kita tangguhkan pada majlis yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.